Matematik tahun 6. Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak-anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Jom saksikan bersama. Tajuk pelajaran pada hari ini adalah pecahan yang pertama, iaitu berasaskan modul standard kandungan 1.1 menulis pecahan, 1.2 menukar pecahan, 1.3 pecahan setara dan pemudahkan. Standard pembelajaran 1.1 menulis pecahan dalam angka dan perkataan, 1.2 menukar pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, menukar pecahan nombor bercampur kepada nombor perpuluhan, menukar pecahan kepada peratus, dan 1.3 menulis pecahan setara dan pemudahkan pecahan. Kita lihat maksud pecahan. Pecahan daripada bahasa Latin iaitu practus bermaksud dipecahkan. Ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. Pecahan terawal ialah salingan integer yang menggunakan simbol mewakili 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut. Pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor. Nombor di atas dikenali sebagai pengangka, sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. Pecahan kasar atau pecahan biasa ialah satu nombor nisbah yang ditulis dengan satu integer pengangka yang dibahagikan dengan satu integer bukan sifar penyebut. Satu pecahan kasar akan menjadi pecahan wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah kurang dari nilai mutlak penyebut, yang menjadikan nilai mutlak keseluruhan pecahan kurang daripada 1. Pecahan kasar akan menjadi pecahan tak wajar apabila nilai mutlak pengangka lebih besar atau sama dengan nilai mutlak penyebut. Baik, kita lihat latihan yang pertama. Rajah di bawah, rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okay, kita lihat di sini pecahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah penyebut. Baik, biasanya untuk pengangka kita akan kira bahagian yang berlorit. 1, 2, 3. 3 adalah pengangka. Jadi jawapan kalau ditulis dalam angka, pecahan ini disebut 3/8.
Tapi dalam soalan yang pertama ini, tulis dalam perkataan. Bermaksud kalau anak-anak tulis dalam angka, tiada markah. Jadi, kita kena ikut arahan soalan. Kata kunci ialah tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kausan berwarna daripada seluruh. Daripada ialah per. Jadi kita akan tulis dalam perkataan macam ini. 3 per. Per ialah daripada per 8. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Latihan yang pertama. 3 per 8 dalam perkataan. Seterusnya kita lihat latihan yang kedua. Rajah di bawah terdiri daripada beberapa segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Setiap sisinya sama panjang. Baik, beberapa pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek. Berapakah pecahan? Jadi kita kena bilang yang berlorek, yang dihitamkan. Ada berapa? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah pengangka. Baik, penyebutnya berapa? Kita kena bilang semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baik, berapakah pecahan? Tulis dalam angka. Ini dikira. Tapi kalau markahnya 2, jawapan ini bukan adalah jawapan yang terakhir. Baik, kita kena permudahkan. Maksud soalan ini ada istilah permudahkan. Okay, macam mana nak permudahkan? Baik, kita akan lihat pengangka dengan penyebut ada dalam sipir apa. Baik, setelah dilihat kedua-dua ini atas dengan bawah hanya ada dalam sipir 2. Jadi kalau pemudahkan kita akan gunakan operasi bahagi. Jadi bahagikan dengan 2. Okey, jawapannya ialah 8 bahagi 2. 2 darab berapa 8? 2 darab 4. 2 darab berapa 18? 2 darab 9. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 4 per 9. Tulis dalam angka. Jika jawapan ini ditulis dalam perkataan, markahnya tak akan diberi. Jadi mesti ikut arahan soalan. Tulis dalam angka. Kita lihat latihan yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagi kepada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagian 8 bahagian yang sama besar. Tuliskan pecahan daripada seluruh bulatan yang merupakan kawasan pelorek. Beri jawapan dalam bentuk termudah. Baik, kita kena kenal pasti kata kunci. Arahan soalan adalah merupakan kata kunci. Baik, kita akan kira bilangan yang berlorek. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 adalah di sebelah atas atau pengangka. Di sebelah bawah kita bilang kesemuanya. Jadi yang kesemuanya ada 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah bukan jawapan yang terakhir. Baik, 4 dengan 8 ada dalam sipir apa? Okey, kita akan lihat sipir 2 ada? Ya, sipir 2 ada. Sipir 3 ada? Tiada. Sipir 4 ada? Ada. Okey, kalau sipir 5 sebenarnya tak ada. Jadi kita lihat kedua-dua sipir ni boleh kita gunakan. Tetapi mana yang sipir yang lebih besar? Ya, sipir 4 yang lebih besar. Kita antara dua ini kita akan pilih sipir yang paling besar. Jadi kita akan bahagikan dengan 4.
Bila pemudahkan kita akan gunakan operasi bagi. 4 darab berapa 4? 4 darab 1. Okey. Kalau kita nak gunakan darab, 4 darab berapa? 8. 4 darab 2. Jadi jawapannya ialah 1/2. Ini jawapan untuk soalan latihan 3. Kita lihat apa itu nombor bercampur. Nombor bercampur ialah campuran nombor bulat dan pecahan wajar. Nombor bulat, pecahan wajar. Nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tak wajar dalam 3 langkah. Darabkan nombor bulat dengan penyebut. Tambah pengangka pecahan pada hasil darab di atas. Hasil tambah langkah 2 adalah pengangka untuk pecahan tak wajar baru. Dengan penyebut barunya kekal sama dengan penyebut untuk pecahan asal nombor bercampur. Ini adalah maksudnya nombor bercampur. Macam mana nak mendapatkan nombor bercampur? Baik, sebaliknya, pecahan tak wajar juga boleh ditukar menjadi nombor bercampur. Bahagikan. Kalau nombor bercampur nak ditukarkan kepada pecahan tak wajar, kita darabkan. Sebaliknya, daripada pecahan wajar nak ditukar kepada nombor bercampur, kita kena bahagikan. Jadi, bahagikan pengangka dengan penyebut. Hasil bahagi tanpa baki menjadi nombor bulat, manakala bakinya menjadi pengangka untuk pecahan. Penyebut baru untuk pecahannya adalah sama dengan pecahan tak wajar yang asal. Ini adalah maksud nombor bercampur, iaitu campuran nombor bulat dan pecahan wajar. Kita lihat latihan yang keempat. Tukarkan 3/2 kepada nombor bercampur. Baik, bila kita nak tukarkan pecahan tak wajar, ini dinamakan pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar adalah pengangka lebih besar daripada penyebut. Pengangka penyebut. Jadi kita kena bahagikan. Lebih senang kita akan buat dalam bentuk lazim. 3 bahagi 2. Baik, kita lihat sifir 2. 2 darab berapa? 3. Kita ada, jadi paling hampir 2 darab 1. 2. Kita tolakkan 1. Baik, bacaannya kita buatkan anak panah. 1 adalah nombor bulat. Baki adalah pengangka. Dan bahagian ini, dibahagikan ini adalah penyebut. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 1/2. Kita buatkan anak panah. Buat anak panah pada ikut arah jam. Yang seterusnya, tukarkan 2/5 kepada pecahan tak wajar. Okey, sebaliknya kita akan gunakan di sini, kita buat tanda dulu. Buat tandakan operasi darab dengan tambah. Di 5 darab 2, 10. Kita buatkan ayat matematik. Lepas tu tambahkan dengan 2. 5 darab 2, 10. 10 tambah 2 ialah 12. 12 adalah pengangka, penyebutnya 5. Di jawapan untuk soalan ini ialah 12/5. Kita latihan yang kelima. Tukarkan 87/100 kepada nombor perpuluhan. Macam mana caranya? Kita jadikan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darabkan dan tambah. 100 darab 8. Kita buat ayat matematik. Lepas tu kita tambahkan dengan 7. 100 darab 8, 800. 800 tambah 7, jadi 807. Kita kekalkan penyebut, iaitu 100.
Baik, lepas tu kita akan pilih sama ada kita nak buat dalam bentuk lazim 807 bagi 100 atau kita gunakan kaedah gerakkan titik. Kalau bila gerakkan kita lihat siparnya ialah 2. Jadi kita gerakkan 2 saja daripada sini. Ini dinamakan kaedah ombak. Gerakkan titik dari kanan ke kiri. Jadi jawapan untuk soalan inilah 8.07. Jika ada anak-anak yang memilih operasi bagi 100 darab 8, 800, kita tolakkan. Okey. Wujudkan sifar bermaksud atas ni kita dah ada titik perpuluhan. Okey. 100 tiada 70, kita letakkan sifar. Tolak lagi. Tambah sifar 100 darab 7, 700. Okey. Sama ada cara bentuk lazim atau gerakkan titik, jawapannya tetap sama. 8.07. Latihan yang ke-6. Tukarkan 3/5 kepada peratus. Baik, ini adalah pecahan wajar. 3/5 bila soalan tukarkan kepada peratus, kepada tu kita tukarkan kepada operasi darab, peratus kita tuliskan 100. Okay. Caranya ada dua cara. Memilih kalau bahagi dulu. Jadi 100 bahagi, kita buatkan anak panah macam ni. 100 bahagi 5, hasil bahagi tu kita darabkan dengan 3. Atau yang memilih macam ini, 100 darabkan dengan 3, bagikan dengan 5. Kita kira 100 bagi 5, kalau kita buat dalam bentuk lazim, jawapan di sini ialah 20. Lepas tu 20 darabkan dengan 3. Okay, jawapan yang terakhir ialah kita corak 3 darab 2, 6. Sifar ni kita tulis. Okay. Jawapannya 60. Bagi siapa yang memilih darab, 100 darab 3, 300. 300 bahagi 5. Okey, kita lihat 30. 5 darab berapa 30? 5 darab 6. Yang sifar ni kita gerakkan ke sini. Okay, jawapannya ialah 60. Bagi soalan yang ke-6. Baik. Lihat pula tajuk pecahan setara. Pecahan setara dengan mendarab pengangka dan penyebut sesuatu pecahan dengan nombor yang sama. Hasil pecahan yang baru adalah setara dengan pecahan asal. Pecahan setara di sini bermaksud kedua-dua pecahan memiliki atau mempunyai nilai yang sama walaupun kelihatan berbeza. Kita lihat pecahan asal ialah 1/2. Baik, bila setara dia semakin besar. Okey, semakin besar. Macam mana nak dapatkan 1/2 darabkan 2/4 setara dengan 2/4? Kita akan lihat di sini tertulislah operasi darab. Atas dengan bawah mesti darab yang sama. Bila atas darab 2, bawah pun kena darabkan dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Lepas tu nak seterusnya 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okey. Di sini ada dua jawapan. Asalnya ialah 1/2. Bila disetarakan yang pertama akan dapat 2/4. Disetarakan kali kedua ialah 4/8. Baik, jika ini tiada, macam mana boleh dapat dari 1/2 akan jadi 4/8? Di sini kita akan darabkan dengan 4. Jadi 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Okey. Itu adalah maksudnya pecahan setara. Mengapa pecahan ini dikatakan sama? Ketika mendarab atau membagi kedua bahagian atas dan bawah dengan jumlah yang sama,
nilainya adalah tetap. Ini adalah contoh pecahan setara. 2/4 akan jadi 4/2. Bermaksud kita 2 nak jadikan 4, kita darabkan dengan 2. Bila atas darab 2, bawah pun kena darabkan dengan 2. Jadi 4 darab 2 ialah 8. 4/8 adalah setara untuk 2/4. Okay, model pecahan setara. 2/3 macam mana boleh dapat 4/6? Jadi 2 nak dapatkan 4, darabkan dengan 2. Bila atas darab 2, bawah pun kena darabkan dengan 2. Jadi 3 darab 2 ialah 6. Jadi pecahan setara untuk 2/3 ialah 4/6. Kita lihat. Dapat dilihat bahawa bahagian pengangka dan penyebut nombor di sebelah dibahagikan dengan nombor yang sama untuk memperolehi pecahan setara. Langkah pembagian boleh terus dilakukan sehingga pecahan tidak dapat dibahagi lagi. Okey, kita lihat yang ini. 18/36. Okey, macam mana boleh dapat 6? 18 bagi 3, atas bawah kena sama. 18 bagi 3 dapat 6. 36 bagi 3 dapat 12. Lepas tu, bahagikan dengan 6. 6 bagi 6 dapat 1. 12 bagi 6 dapat 2. Okey, bermaksud pecahan tidak dapat dibahagi lagi. Tiada baki. Ini adalah jawapan yang terakhir bila diminta pemudahkan pecahan. Bahagian pengangka dan penyebut pecahan hendaklah terdiri daripada nombor bulat. Nombor yang dipilih untuk dibahagikan hendaklah memberi jawapan yang sama rata, tiada baki, untuk dua-dua bahagian pengangka dan penyebut. Kerana ini akan berlaku pemudahkan pecahan. Okay. Bila pemudahkan pecahan, kita akan gunakan operasi bahagi. Kita lihat latihan yang ketujuh. Tuliskan satu pecahan setara bagi 4/5. Baik, paling mudah darabkan dengan 2. Paling kecil untuk setara bagi sesuatu nombor pecahan iaitu darabkan dengan 2. Dari 4 darab 2 ialah 8. Per 5 darab 2 ialah 10. Terpulanglah, sama ada 4/5 darab 1000. Ini pilihan. Jadi jawapan kalau setara ni banyak. 4 darab 1000, 4000. 5 darab 1000, 5000. Jadi kalau bila satu soalan hendak pecahan setara, pecahan yang setara yang darab paling kecil yang darab dengan 2 dan banyak. Nak darabkan dengan 1 juta pun tiada masalah. Pun dikatakan atau dinamakan pecahan setara. 4 juta per 5 juta. Okey, ini adalah pecahan setara. Paling kecil 8/10 untuk 4/5 dan banyak jawapan bila diminta buat dalam pecahan setara. Seterusnya latihan yang ke-8. 3/5 adalah setara dengan baik. Paling mudah ialah darabkan dengan 2. Atau kalau tak nak 2, kita letakkan 20. 3 darab 2, 6. Ada sifar ni, letakkan. 5 darab 2, 10. Ada sifar. Ini kalau banyak jawapan. Paling mudah ialah 3/5 darabkan dengan 2. Ini yang paling kecil nilainya. Pecahan setara. Baik, latihan yang ke-9.
Tuliskan satu pecahan setara bagi 2/5. Okey, banyak jawapan. Nak darabkan dengan 100 pun tiada masalah. Jadi pecahan setara untuk 2/5 ialah 200 per 500. Nak darab dengan 2 pun tiada masalah. Jawapan ialah 4 per 10. Okey. Jadi pecahan setara banyak jawapan. Seterusnya untuk latihan yang ke-10. 3/4 adalah setara dengan paling mudah, darabkan dengan 2. Jadi jawapannya ialah 6/8. Dan anak-anak boleh pilih yang disukai sama ada darab 3, darab 4, darab 5 dan banyak lagi. Banyak pilihan. Mana-mana nombor darab yang mudah, paling mudah ialah darabkan dengan 2. Tak payah nak susah-susah nak cari pecah sifar yang besar, kita cari sifar yang paling mudah iaitu darabkan dengan 2. Kita lihat latihan yang ke-11. Ini nampaknya lebih sukar sikit, tetapi yang penting di sini bila nombor besar macam ini, kita kena lihat petak sifar macam ni. Petak 100. Okay. Kita kena bina sifar terlebih dahulu untuk pemudahkan. Jadi sifar penting untuk bila ada arahan pemudahkan sesuatu pecahan. Baik, 36/72 ada dalam sifar berapa? Baik, 36 dengan 72 ada dalam sifar 9. Baik, 36 yang keempat. Jadi kena bagikan dengan 9. Okey, jawapan di sini ialah 4. 72 yang ke-8. Jadi jawapan ni adalah okey. Nampak tak jawapan di sini? Okey, ini bukanlah jawapan yang terakhir. Jadi dia kena bahagikan dengan lain lagi. Bagikan dengan 4. Sebab 4 dengan 8 ada dalam sifar 4. 4 yang pertama. Okey, kita potong sini. Okey, 8 yang kedua. Jadi jawapannya untuk yang ini ialah 1/2. Untuk soalan ni 1/2. Okey, anak-anak mungkin dah faham sedikit. Kita lihat soalan yang seterusnya. 21/63 ada dalam sifar apa? Okey, 21 dengan 63 ada dalam sifar 7. 21 yang kita lihat di atas ni. 21 yang ketiga, manakala 63 yang ke-9. Dan ini bukan jawapan yang terakhir. 3/9 ada dalam sifar 3. 3 yang pertama dan 9 yang ketiga. Jadi bila pemudahkan, jawapan untuk soalan ini ialah 1/3. Jadi anak-anak kena hati-hati. Yang ini bukan jawapan yang terakhir. Anak-anak kena lihat lagi sifar di sini. Jadi pentingnya adik buat petak sifar sebegini. Senang nak lihat sifar mana untuk kita pastikan bila kita nak buat soalan pemudahkan. Baik, seterusnya pemudahkan 18/24 ada dalam sifar apa? Okey, 18 dengan 24 ada dalam sifar 6. Ada tak lagi? Ya, ada dalam sifar 2. Sifar 2 pun ada. Ada tak lagi dalam sifar mana-mana? Sifar 3 pun ada. Okay, sifar 2 ada, sifar 3 ada, sifar 6 ada. Okay, sifar mana yang paling besar? Ya, sifar 6. Jadi 18 yang ketiga, 24 yang keempat. Okay. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 3/4. Ini adalah hasil bahagi yang tiada baki lagi. Ini jawapan yang terakhir. Kita kena lihat ketiga-tiga sifar ni, sifar mana yang paling besar. Kita kena pilih sifar yang paling besar. Okay. Bila anak-anak pilih sifar 2, 3, anak-anak kena pemudahkan lagi. Pemudahkan lagi untuk dapatkan jawapan yang terakhir. Yang ni kalau ada 3 sifar, maksud kita kena cari sifar yang paling besar. 2, 3, 6 sifar yang paling besar.
ialah 6 jika ada 18/24. Baik, kita lihat latihan yang ke-12. Pemudahkan 30/80. Okey, di sini ada dua cara. Cara yang pertama kita akan gunakan sipir 10. Sipir 30/80 ni adalah sipir 10. Baik, sipir 30 ni kita akan bagikan dengan 10 80 bagi dengan 10. Baik, kita akan dapat yang ketiga. 80 ni yang ke-8. Okey, untuk jawapan ini 3/8 atau kita potong saja sipar sini. Potong sipar kita akan dapat 3/8. Baik, seterusnya 25/100 ada dalam sipir apa? Ya, ada dalam sipir 5. Sipir 5. Jadi 25 bagikan dengan 5. Okey. Jadi 25 bagi 5 dapat 5. Okey, sipir 5 kalau 100 yang ke-20. Okey. Adakah ini jawapannya? Tidak, ia kena pemudahkan lagi. Sipir 5 bagikan dengan 5 bagikan dengan 5. Okey. Ini kalau kita nak pilih sipir 5. Jadi 5 bagi 5 ialah 1. 20 bagi 5 ialah 4. Jadi jawapan untuk soalan ini 1/4. Baik, kita seterusnya ada sipir lain, iaitu sipirnya sipir 25. Kita kena tahu. Yang ni kita kena hafal. 25, 50, 75, 100. Tambah 25, tambah 25. Kita akan dapat sipir 25. Di 25 ni yang pertama. Bagi dengan 25 dapat 1. Dan 100 bagi 25 dapat 4. Jadi jawapan untuk soalan ini 1/4. Sama seperti yang kita gunakan tadi. Operasi darabkan dengan, bagikan dengan 5. Sama. Ini bagi dengan 5 kena buat 2 kali. Kalau bagikan dengan 25 kita hanya buat sekali saja. Biasanya 20/80. Okey, cara yang pertama sipir 10. 10 yang kedua, 10 yang ke-8. Adakah ini jawapannya? Tidak. 2/8 ada dalam sipir 2. 2 yang pertama, 8 ni yang ke-4. Jawapannya 1/4. Ini kita gunakan sipir 10. Seterusnya sipir 20. 20 yang pertama, 20 yang keempat. Ini sipir 20. Sipir 5. Okey. Sipir 5, 5 yang keempat, 5 yang ke-16. Adakah ini jawapan yang terakhir? Tidak. 4 dengan 16 ada dalam sipir 4. 4 yang pertama, 4 yang keempat. Okey, banyak cara-cara. Seterusnya kita potong sini. Potong. Okey, 2 yang pertama, 8 yang ke-4. 1/4. Ini kaedah kita potong sipar. Okey. Seterusnya sipir 5. Sini sipir 4. Ini sipir 5. Okey. Ini sipir 5. Okay. Sipir 4 pula. Ini yang ke-5. 4, 80 yang ke-20. Kita memudahkan bagikan dengan 5. 5 darab 1, 5 darab 4. Jadi jawapan ni, okay, untuk memudahkan 20/80 ada 5. Kita bagikan dengan 4. Kaedah potong sipar. Bagikan dengan 5. Bagikan dengan 20. Dan bagikan dengan 10. Okey, banyak cara. Adik kena kreatif, kena kreatif untuk selesaikan soalan pemudahkan. Dan sini kita anak-anak kena mahir di sini. Kena buat petak 100. Alhamdulillah, semoga anda dapat manfaat video kita. Terima kasih.